Bertemu kembali. Pada episod kali ini, aku akan bercerita dua kisah seram sebenar. Sebelum tu, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kisah pertama ni terjadi semasa aku tengah gila dalam bidang fotografi. Kenangan tu berjaya kami rakam pada tahun 2011, di mana ketika itu aku bersama rakan-rakan fotografi aku yang lain berhasrat untuk belajar teknik light trail, di mana permainan slow shutter amat diperlukan. Kepada yang bukan ahli dalam fotografi, light trail ini memerlukan teknik rekaman secara lama oleh sesebuah kamera. Bagi beginner macam kami ni dulu, kami selalunya akan memulakan aktiviti merakam pada waktu malam, disebabkan nakkan suasana yang gelap. Setelah selesai sesi tertarik bersama rakan-rakan ni, jadi kami pun sepakatlah nak gerak malam ni. Seingat aku Sabtu malam masa tu. Kami pun pergi bertujuh malam tu. J, Masri, Ajay bersama pasangan dia, Zack dan Mak Mi. Malam tu kami bergeraklah ke area berdekatan Pesin 20 Putrajaya. Pesin 20 ni kawasan perkuburan. Cuma lebih kurang 1 kilometer dari kawasan perkuburan tu ada tanah yang agak lapang. Kat situ lalu IRL. Bolehlah kami meraga IRL bergerak dengan laju. Mungkin dapat garisan cahaya pada lampu kereta api tersebut yang sedang bergerak masa tu. Tapi setelah tiba di situ, kami rasa macam tak best pula nak shoot kat situ. Jadi Zack ni pun beritahulah ada satu tempat yang cun dia cakap. Kat Bangi lah. Kalau nak jom. Jam menunjukkan 11 malam. Jadi fikir-fikir, okeylah, kita pergi sana lah. Maka bergeraklah kami ke tempat yang dinyatakan oleh si Zack ni tadi. Sampai kat kawasan tu, kami pun mulalah berlight trail. Punya seronok lah malam tu. Aku ingat malam tu kami ketawa berdekah-dekah. Gambar yang kami rakam menjadi gila. Tengok telatah masing-masing menggerakkan lampu macam-macam style. Betul lah orang kata, jangan terlampau seronok, nanti mengundang padah. Dalam keseronokan tu, tiba-tiba Ajay dan pasangan dia ni senyap dan duduk termenung berdekatan dengan kereta. Aku pun fikir, biasalah kot, benda ni normal lah, mungkin dah penat, ketawa. Lepas tu diikuti pula dengan si Zack ni. Aku dan rakan-rakan yang lain masih lagi berseronok merakam. Hinggalah aku terperasan ada sesuatu yang sedang mematikan kami. Berdiri terus bulu roma, berderau darah time tu. Tapi dah tak berapa nak seronok syuting. Aku masih teruskan juga, sebab malam tu macam menjadilah semua kan. Hinggalah salah seorang daripada kami ni berkata, "Jai, kenapa gambar yang kau ambil ni pelik? Cuba kau zoom." Terus aku beritahu, "Okey tim, kita kemas. Semua jom gerak sekarang juga." Kami pun bergeraklah ke Mamak. Sampai di Mamak, maka berceritalah pasangan Ajay ni. Rupanya dia orang dah nampak lebih awal benda ni. Duk pusing-pusing kat situ katanya. Patutlah korang senyap, tak beritahu kami pun. Zack pun bercerita juga benda yang sama. Aku pun mulalah review gambar-gambar tadi, dan hasilnya gambar yang ketiga tu agak pelik yang aku bulatkan tu. Apapun, terpulang pada korang untuk menilainya. Okey, sekarang ni aku nak bercerita pula kisah yang kedua. Kisah ni berserta dengan footage sebenar dihantar oleh rakan aku yang hanya ingin dikenali sebagai Bob. Apa yang dia ceritakan oleh Bob, satu malam dia keluar titi dengan geng-geng kereta dia. Setelah selesai bertiti tersebut, maka dia pun pulanglah ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia melalui satu kejadian kemalangan. Apa yang dia ceritakan, keadaan mangsa tersebut hancur dan meninggal di situ. Jadi dia pun teruskan perjalanan.
sampai di rumah lebih kurang 11.45 malam. Ketika dia rebus kereta untuk parking, dia dah rasa tak sedap hati. Katanya pada ekor mata dia di sebelah kiri nampak macam ada satu kelebat ikut dia. Dari tadi lagi macam ada rasa benda yang ikut, dia kata. Tanpa mempedulikan hal tersebut, dia pun terus masuk dan kunci pintu pagar. Tiba-tiba kedengaran suara ketawa mengilai. Dia pun basuh kaki terus masuk. Anak-anak dan isteri dia sedang tidur katanya. Bilik semua dekat tingkat 2. Jadi mandi-mandi dia pun berehatlah sekejap. Kedengaran kembali bunyi orang berkekek-kekek ketawa. Dan diikuti dengan kedengaran bunyi punching bag yang selalu digunakan oleh anak-anak dia ni untuk bertomoy. Dia dengar punching bag tu berbunyi seumpama ada orang tendang dan gerak-gerakkan. Dan selepas pada tu satu hempasan pintu yang agak kuat kedengaran. Apa lagi dia pun terus tidur. Keesokan harinya dia pun pergilah lihat semula rakaman CCTV. Apa yang dia lihat, nampak punching bag tu bergerak-gerak guys. Perhatikan punching bag tu dan bayang-bayang di bawah punching bag tersebut. Rakaman ini adalah rakaman sebenar yang dihantar oleh Bob. Okey semua, apa yang aku sampaikan ini adalah beberapa kisah benar yang dialami sendiri. Terpulanglah kepada kita untuk menilainya. Aku sebenarnya amat rasa terharu dengan feedback video-video sebelum ni. Teruskan support channel ni, like, share dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.